Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Al-Fadil Ustaz Abu Mujahid serta asatizah yang lain yang hadir. Kita hari ini dibanjiri oleh qurra dan asatizah. Masya Allah. Kalau anda nampak, anda duduk kat belakang, bila nampak Ustaz Irfan dah mula baca, Masya Allah, imam kita suara merdu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara beliau dan memberikan ganjaran yang baik di atas bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita. Dan tadi dia juga gurunya di belakang, Al-Fadil Abu Mujahid. Tidak, hari ini kita insya-Allah kita harapkan kehadiran akan datang kita. Ana pun dah lama tak dengar Al-Fadil Ustaz Abu Mujahid imam. Antara imam favourite ana ketika di zaman Masjid Mustaqim. Imam kita dan imam-imam yang lain ni semua ni imam depan. Jadi ana kalau dibaca salam Nabi tahu dengan saudara Abu Talha, ana segan nak jadi imam. Daripada awal lagi, sebab banyak faktor lah. Antum aqra wa a'lam wa afdal insya-Allah. Ni sebenarnya ucapan syukur lah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir. Alhamdulillah, Ramadan tidak menghalang kita untuk menuntut ilmu. Di samping Ramadan juga adalah waktu untuk kita perbanyakkan huruf-huruf Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita sambung. Namun kuliah kita tetap tajuknya berkaitan dengan akidah Tahawiyah. Kita tak ubah tajuk, kita teruskan bacaan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik pada kita. Awal tahun depan kita habis insyaAllah. Mana kitab ni awal tahun depan atau pertengahan tahun depan lah insyaAllah. Itu yang nak jangkakan. Kita sampai pada muka surat 139. 139 jilid kedua, Syarah Akidah Tahawiyah, yang diterjemahkan oleh Al-Fadil Profesor Dr. Hasnan Kasan Hafizahullah, cetakan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu di perenggan bawah sekali. Antara natijah qala syarih rahimahullah, antara natijah perselisihan ini, itu perselisihan apa? Tentang ta'rif iman. Daripada 5 kaul, kita ambil 2 kaul sahaja untuk ulang kaji. Kaul golongan Murji'ah yang mengatakan bahawa iman adalah keyakinan seseorang dalam hati, keyakinan hati seseorang sahaja, iaitu at-tasdiq, iaitu membenarkan. Dan qaul ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahawa iman itu adalah sesuatu yang diyakini oleh hati dan perbuatan-perbuatan hati, perbuatan lisan dan perbuatan anggota. Ini iman yang sempurna. Okey, hasil daripada perselisihan ini ialah masalah orang mengatakan insya-Allah dalam iman. Boleh atau tidak orang tanya? Saya tanya pada Ustaz Nazir lah. Ustaz Nazir, seorang mukmin ke? Mukmin. Nak letak insya-Allah ke tak letak? Boleh atau tidak kata insya-Allah? Insya-Allah. Yakin? Atau insya-Allah? Ini perbincangannya.
Ya, kalau dah kata tak hukum seseorang bila kata adakah anda seorang mukmin, orang tu kata ana mukmin insya-Allah. Aku mukmin insya-Allah. Boleh atau tidak? Di sini perbincangannya. Boleh tak letak kalimah insya-Allah pada kalimah ana mukmin? Ini tajuk perbincangan kita. Okey, kita baca dulu. Masalah ini ialah seorang lelaki berkata, aku seorang mukmin insya-Allah. Ulama ada 3 pendapat tentang orang ini, iaitu 3 qaul. Lebih tepat dikatakan dalam masalah ini ada 3 pandangan. Ada 3 pandangan. Kita tidak mengatakan ulama ada 3 pandangan kerana kita risaukan, dikhawatiri difahami seperti perbezaan masalah fiqh. Bila masalah fiqh khilaf di kalangan ulama semuanya mu'tabar. Manakala dimasukkan dalam kitab fiqh dan dibincangkan, mu'tabar lah tu. Kalau khilaf yang tak dibicarakan, tak dipandang, tak dibincangkan, hanya disebutkan qil begitu saja, ia kaul yang tidak mu'tabar. Tapi kalau kaul dalam mana masalah fiqh, wujud dalam mazhab, masuk dalam mazhab, dibincangkan dan diiktiraf kewujudan kaul tersebut, itu kaul yang mu'tabar. Bila kaul yang mu'tabar ni kita tak boleh nak kita boleh beramal sesuai dengan keyakinan kita, namun kita tidak boleh bantah orang lain yang berbeza pandangan kita, yang berpegang dengan pandangan yang mu'tabar yang lain. Sebab tu sudah pastinya semua mazhab, kaul semua mazhab adalah mu'tabar. Dalam keadaan bila kata kaul mu'tabar, tak semestinya sahih. Yang sahih hanya satu. Yang sahih satu. Siapa? Yang mana sahih? Allah, wallahu alam. Allah Maha mengetahui. Cuma tiap-tiap orang wajib beramal dengan apa yang diyakini bahawa itulah yang sahih baginya, atau itulah yang bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebab tu dalam masalah akidah kita jarang ditemukan uslub yang digunakan oleh ulama bahawa terdapat 3 pandangan ulama. Jarang disebutkan begitu, kecuali dalam membincangkan tentang hikmah dan sesuatu yang dikatakan khilafut tanawwu', bukan khilafut tadad. Khilafut tanawwu' nampak berbeza tapi dia sama. Cuma topik perbincangan ataupun sisi pandang yang berbeza. Itu nama khilafut tanawwu'. Selalu orang tua cakap, ada seorang bincangkan tentang gajah. Ada yang kata gajah tu besar macam pondok. Kan? Macam kereta. Besar macam lori kecil tu. Gajah. Ada yang kata tak, dia macam tiang. Macam tiang. Ada yang kata tak, dia macam apa? Belalai macam apa? Macam-macam lah orang cerita gajah. Jadi seorang cerita part ni, seorang cerita part sana. Bila kita kumpulkan, tak ada beza pun. Semua cerita tentang gajah, cuma dari sisi yang berbeza. Itu dinamakan sebagai khilafut tanawwu'. Khilaf berbeza tetapi bukan bercanggah. Tapi kalau orang kata gajah tu apa? Gajah adalah seekor ikan. Dijaga, dibela di kolam Baitul Salam. Kita kata, gajah. Tak kenalah. Tu memang khilaf betul. Tajuk tak kena. Jadi khilaf ni ada, tapi sebenarnya yang saya bagi contoh ni bukan khilaf tadad pun, tapi khilaf yang tak ada kaitan langsung. Khilaf tadad bukan tadad lawan lagi, dia bercanggah. Satu orang kata A, kata B, seorang kata haram, seorang kata halal, yang memang tidak boleh bertembung. Khilaf dalam masalah akidah antara Ahlussunnah wal Jamaah dan kumpulan yang lain, kebanyakannya adalah khilaf tadad. Khilaf yang tak boleh disatukan. Sebab dia masalah akidah bukan masalah ijtihad. Sebab tu khilaf dalam akidah, khilaf yang wujud di kalangan ahli sunnah hanya sedikit. Masalahnya terhad. Sedikit, terhad dan tidak dikiaskan. Okey. Jadi kita kata kat sini, kerana dalam teks asal tidak disebutkan perkataan ulama di situ, jadi dari segi terjemahan, teks asal disebut wa min thamarati hadzal ikhtilaf mas'alatul istisna'i fil iman
wa huwa ayyakula ar-rajul ana mu'min insyaallah. Wan nasu ala thalathati aqwal. Wan nas, mereka tidak dikatakan sebagai wal ulama. Nas, disebut nas artinya di kalangan manusia ada 3 kaul, dan itu cara uslub yang betul dalam membincangkan kaul-kaul yang tidak muktabar. Muktabar dan tidak muktabar sekali. Jadi macam bincang bab firaq, perbezaan firaq contoh, kita tak kata khilaf ulama, kita kata ni adalah aqwal dalam firaq. Wan nasu fihi ala thalathati aqwal. Dalam bab ini ada tiga pandangan. Tarfani wa wastun. Dalam semua masalah macam tu. Tarfan wa wastun. Tarfan, 2 pihak yang ada kat hujung. Satu yang melampau, satu yang cuai kat hujung. Tarf ni hujung. Seorang kata macam bab qada qadar, seorang kata Allah tak tetapkan apa-apa. Yang pihak tu dia kata Allah langsung tak ada masuk campur, tak letakkan qada qadar. Semua kita yang buat. Tu tarf yang melampau dalam mencuaikan ataupun menolak qada qadar. Puak satu lagi melampau ke atas. Semua benda Allah tetapkan. Kita ni hanya lakonan, kita ini hanya berlakon je kat dunia ni. Allah yang buat segala-galanya. Kita rasa macam kita buat, tapi Allah segala-galanya. Hatta mereka kata kalau berlaku zina sekalipun Allah yang berzina. Walhamdulillah. Ini qaul batiniyah. Yang asalnya berasal daripada qaul golongan Jabariyah. Satu melampau mengisbatkan qada qadar sehingga menafikan amal, menafikan ikhtiar manusia. Satu melampau dalam menafikan qada qadar, melampau dalam menafikan kerana asalnya mengagungkan hukum syarak. Tak nak kata Allah Subhanahu wa taala hukum orang-orang yang bersalah atas dasar Allah dah tetapkan. Kedua-duanya silap. Wastun al-sunnah wal jamaah, yang tengah-tengah. Dalam masalah ini, boleh atau tidak istisna? Kata Syekh, ada 3 kaul. Tarfan. Bila sebut tarfan, ialah al-ghulu dan golongan al-jafa, melampau, dan golongan paling cuai. Wastun, dan golongan pertengahan. Golongan pertengahan, wastun. Okey, minhum man yujibuhu. First, golongan yang mewajibkan. Ustaz Aiman, mukmin ke? Tak ada insya-Allah, haram. Atau berdosa. Atau salah akidah dia. Ni kaul yang mewajibkan. Yang kedua, wa minhum may yuharrimuhu. Satu lagi kata haram. Yang ni kata wajib, yang tu kata haram. Macam mana? Mukmin ke Ustaz Anwar? Mukmin. Tak boleh sebut insya-Allah, haram. Ni kaul yang kedua. Wa wastun wa minhum, iaitu man yujizuhu bi'tibarin. Boleh. Boleh maknanya jawaz, tak wajib. Boleh kalau maksudnya begini. Wa yamna'uhu bi'tibarin, dan tak boleh kalau maksudnya begini. Ni kaul yang ketiga. Wa hadza ashahul aqwal, dan inilah dia kaul yang paling sahih. Kat sini tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita tahu dulu pandangan. Ada yang mewajibkan, ada yang mengharamkan, dan ada yang kata boleh pada setengah tempat dan tak boleh pada setengah tempat. Amma may yujibuhu, di sini Ibn Abil Izz rahimahullah mendetailkan kaul yang golongan yang mewajibkan. Siapakah golongan yang mewajibkan? Falahum ma'khadan. Minta maaf, saya baca terus bahasa Arabnya sebab faktor masa. Faktor masa. Lepas tu kita dah baca searah habis, baru kita baca sekali imbas. Tak sempat baca yang Rumi habis, baca sendiri. Sebab apa? Kita dah baca, dah fahamkan teks yang asal. Tapi cara beginilah kalau berkaitan dengan khilaf. Bila berkaitan khilaf ni, kita takut baca yang terjemahan tak sampai maksud. Bukan tak bagus, terjemahan tu bagus. Tapi kalau dapat teks asal tu, cara mengolahkan tu daripada saya sendiri lebih mudah untuk saya olahkan.
Okey. Amma man yujibuhu, orang-orang yang mewajibkan, falahum ma'khazan, mereka ada dua ma'khaz. Ini penting. Dalam semua khilaf, bila khilaf berlaku dalam mana-mana sekalipun, mesti ada sebab mereka khilaf. Takkan tiba-tiba berbeza pandangan. Dia mesti ada punca, sebab sebelum daripada berlaku khilaf. Sebelum berlakunya perbezaan pandangan, mesti ada sebab. Ada orang kata undilah merah. Merah tak ada kan sekarang? Dia tak ada dalam senarai kan? Dia senarai atas ada warna lain, contoh kan. Ada orang kata undi warna putih. Tak ada kaitan merah putih. Okey. Ada yang kata undi merah, satu kata undi putih. Dua je kata tu. Atau satu lagi undi warna hitam. Ada tiga kaul. Sebelum berlakunya khilaf, mesti ada sebab di belakangnya. Betul? Berkemungkinan kerana parti. Ada orang berpihak pada parti. Ceritalah macam mana sekalipun. Yang ini calon dia baik PhD ni, yang ni bukan ni. Cerita tak. Dia, makhaz dia, sebab dia, asalkan parti ni aku pangkah. Parti ni aku tolak. Itu makhaz. Makhaz artinya prinsip atau kenapa dia mengambil dan memilih pandangan tersebut. Itu nama makhaz. Makhaz dalam bahasa Arab. Makhaz dalam satu qaul, ya? Ataupun dalam masalah fiqh kita panggil sebagai asbabul ikhtilaf atau sababul ikhtilaf. Sebab boleh berlakunya perbezaan pandangan. Dalam akidah biasanya disebut makhaz. Okey, makhaz. Makhaznya apa? Tadi cerita pasal pangkah tadi, ada orang kata parti. Ada orang makhaz tak, yang penting keluarga aku atau kroni aku. Tak lantik keluarga aku. Tak lantik orang aku nak. Ada orang ada kepentingan. Dia tak kira. Dia sponsor je mana-mana pun, asalkan aku dapat projek ke, aku dapat apa ke kan. Ada orang ni tak pentingkan warna. Dia rasa siapa menang, rasa pada sungai ni, itu yang dia. Ada orang makhaznya parti. Ada orang makhaznya kepentingan diri. Ada orang makhaznya agama. Ada orang yang penting salafi. Macam-macam makhaz. Ada orang yang penting macam-macam lah. Yahanana. Macam-macam. Itu nama makhaz. Dalam masalah ini ada dua makhaz, golongan yang mewajibkan. Walaupun bila saya baca banyak kaul, mungkin makhaz yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah sebenarnya tidak sesuai untuk dikatakan mereka wajibkan, kerana mereka lebih kepada kaul yang ketiga. Tapi kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Abiz rahimahullah. Makhaz pertama bagi golongan yang mewajibkan, annal imana huwa ma mata alaihi insan, atau annal imana ma mata al-insanu alaihi. Yang dikatakan iman yang dikira sebagai seorang beriman ialah iman ketika kematian seseorang. Sekarang ni iman ke? Ustaz Nazir beriman tak? Beriman Yakin? Dia kata tak mati lagi. Kau ni kata iman yang sebenar yang dinamakan iman hanyalah iman ketika kematian seseorang. Okey. Sebab tu mereka kata bi'tibaril muwafah, iaitu bergantung pada waktu dia dimatikan. Golongan ini ialah golongan sebenarnya bukan kita baca dulu apa saja. Wa ma sabaqa fi ilmillahi ay yakuna alaih. Iman itu ialah iman waktu kematian, iaitu mereka berpandangan, kumpulan ini berpandangan bahawa iman itulah yang Allah dah tetapkan kepada dia, bahawa dia mati dalam keadaan mukmin atau mati dalam keadaan kafir. Bukan ahli sunnah setuju bahawa iman yang sebenar adalah iman ketika waktu mati, Allah tengok waktu mati. Tapi beza kat mana? Kumpulan ni dia bukan kata iman waktu mati, bukan kerana
ikhtiar ataupun seseorang itu mati dengan iman macam mana difaham oleh Sunnah wal Jamaah, mereka faham bahawa iman itu iman yang Allah dah tetapkan bagaimana bentuk kematiannya sejak dia dulu di Lauhul Mahfuz Allah tetapkan. Artinya mereka berpandangan bahawa si fulan lahir saja dia dah ahli neraka dah. Dia ahli neraka. Siapa? Orang-orang yang murtad. Walaupun dia sekarang solat ke buat semua nanti dia murtad, dia ahli neraka. Jadi dia adalah orang yang tidak beriman. Walaupun sekarang dia solat. Walaupun sekarang dia orang Islam. Iaitu, contoh lebih mudah lagi, Iblis ketika sebelum dilawan perintah Allah untuk sujud pada Adam, dia adalah jin yang beribadah pada Allah. Adakah sebelum tu dia seorang yang beriman? Menurut kaul ni kata tak. Dia memang tak pernah jadi orang beriman pun. Jadi mereka tidak mengiktiraf iman yang dibuat sekarang, yang diamalkan ketika waktu amalan atau ketika iman semasa. Tak ada istilah iman semasa. Iman pada golongan ini adalah iman waktu kematian, dan iman kematian itulah iman yang Allah telah tetapkan bagi kelompok atau bagi orang-orang tertentu. Okey, kita tengok contoh. Wa ma qabla dzalika la ibrata bih. Manakala keadaan iman sebelum itu, solat, zakat, puasa dan sebagainya tidak dikira, tak ada apa-apa pun, la ibrah, tidak ada ibrah. Qalu, mereka berkata, wal imanu alladhi yata'aqqabahu al-kufra fayamutu sahibuhu kafiran laysa biimani kas-salati allati afsadaha sahibuha qabla al-kamal was-siyamu alladhi yuftiru sahibuhu qabla al-ghurub wa hadha ma'khadh kathirun min al-kullabiyah wa ghairihim. Iman yang diakhiri dengan kematian, dengan kekufuran, itu orang yang mati dengan kufur, sebelumnya beriman, seperti iblis, seperti orang yang murtad. Iman mereka sebelumnya tidak dikira iman. Seperti orang yang solat, dia solat, tak sempat bagi salam, dia batal. Jadi amalan dia terbatal dan tak dikira sebagai solat. Walaupun sebelumnya dia berdiri, dia rokok, dia i'tidal, dia sujud. Tapi kalau dia batal sebelum salam, sebelum habis, maka tak dikira solat. Perbuatannya tak dikira solat. Sama seperti puasa. Orang puasa dari pagi sampai asar. Lepas asar tak tahan tengok kopi. Tak tahan. Diminum. Jadi perbuatan dia dari pagi adalah sia-sia. Tak kira ada apa-apa. Ini hujah, cara mereka berhujah. Siapa yang berpandangan begini? Mereka adalah golongan Al-Kullabiyah. Madhab Al-Kullabiyah. Jadi mereka, bila mereka faham macam tu, puncanya apa? Puncanya, insyaAllah anda terangkan siap-siap. Sementara tuan-tuan tengah fokus pada contoh anda beri. Sebab mereka kata iman ini hanya satu. Iman hanya satu, tidak berbilang-bilang. Iman itu hanya yang tasdiq, sesuatu yang diyakinkan dalam hati. Iman. Jadi bila dia hanya satu, bila iman ini hanya satu, tidak melibatkan amal, hanya melibatkan tasdiq, dan tasdiq itulah tasdiq seseorang itu pada waktu kematian, hanya satu. Jadi macam solat lah. Solat ni walaupun ada berdiri, ada rokok, ada i'tidal, ada sujud, duduk antara sujud, ada bacaan, ada rukun qauli, rukun fi'li, hakikatnya satu ibadah je, solat. Batal satu, batal lah semua. Iman bagi mereka keseluruhannya adalah satu. Jadi natijah kat mana? Masa mati tu yang betul-betul nak tahu sebenarnya. Nak tahu dia iman tidak, tengok masa mati itulah. Jadi perbuatan sebelumnya tak dikira iman. Okey, ni golongan kullabiyah. Jadi tiap-tiap orang yang ditanya sekarang beriman atau tidak,
anda beriman atau tidak? Wajib kata insya-Allah, sebab dia tak tahu dia apa yang Allah telah tetapkan dia macam mana. Dia tak tahu apa yang Allah telah tetapkan dia. Ini satu pemahaman salah bukan betul. Allah tak tetapkan seorang jadi kekufuran, kafir. Tak. Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan, tetapi tiap-tiap orang lahir dalam keadaan fitrah dan diberikan hidayah, diberikan ikhtiar, diberikan rasul sebagainya, namun ilmu Allah mengetahui segala-galanya, bukan Allah sesatkan orang. Itu maksud. Dan semuanya tercatat dalam Lauhul Mahfuz je, kerana Lauhul Mahfuz adalah sesuatu yang berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita teruskan lagi. Wa 'inda haula'i anna Allah yuhibbu fil azal man kana kafiran idza 'alima minhu annahu yamutu mu'minan fas-sahabatu ma zalu mahbubina qabla islamihim wa iblisu wa man irtadda 'an dinihi ma zal Allah yubghiduhu wa in kana lam yakfur ba'd wa laysa hadha qaulu wa laysa hadha qaul as-salaf. Dia kata, kenapa? Sebab tiap-tiap orang Allah dah tetapkan dia ni siapa. Maka Allah, kalau orang tu beriman, Allah dah tetapkan dia beriman ketika kematiannya, maka Allah sayang pada dia walaupun waktu dia kafir. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab, sebelumnya bukan seorang yang mukmin, atau semua sahabat-sahabat yang belum masuk Islam. Semua perbuatan yang Umar buat sebelum Islam, Allah sayang, Allah suka, kerana Allah dah tahu dia seorang yang beriman. Kerana perbuatan sebelumnya tak dikira, hanya dikira yang hujung. Sebaliknya Iblis, segala ketaatan yang dilakukan oleh Iblis sebelumnya adalah Allah tak sayang, Allah dah benci dari awal. Dia solat pun Allah benci kat dia. Dia solat pun Allah benci kat dia, sebab dah Allah dah tahu dah dia ni hujung sekali akan murtad dan akan ingkar dan kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan ni mereka pegang satu kaul, mereka tidak mengiktiraf iman pada ketika. Ahli sunnah kata iman adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita betul iman, kita boleh bertambah dan berkurang. Mereka tak, iman satu tu je. Iman adalah waktu mati tu je. Yang sebelum ni tak ada guna. Jadi Allah kalau ada benci selama-lamanya daripada awal. Kenapa puncanya? Kerana mereka adalah ahlul kalam. Kerana mereka adalah ahlul kalam. Kerana mereka kata sifat Allah ni, Allah bersifat dengan sifat azali, dengan takrifan sifat qadim yang mereka katakan ilmu kalam. Tidak, sifat qadim Allah itu tidak boleh berlaku, tidak terkait dengan sebarang masa. Kalau Allah kehendaki dia ni sesat, sejak pada awal lagi kehendak Allah tidak didahului oleh sesuatu. Jadi mana boleh waktu sekarang dia solat sebagainya, kata Allah suka pada dia, sedangkan kehendak Allah sekali je. Kalau kata qadim, dia hanya satu, tak boleh berlaku berulang. Bila berlaku banyak, perbuatan Allah berlaku banyak atau baru berlaku, artinya dia bukan qadim. Konsep ini telah menyesatkan banyak ataupun telah menyebabkan ahlul kalam keliru dalam akidah mereka dalam banyak tempat. Kalamullah pun tak boleh nak katakan kalamullah tu kalam, sebab kalamullah ada banyak ayat. Nanti ayat yang turun kemudian macam mana pula? Kalam, perbuatan Allah tak terikat dengan masa. Pasal Allah tak payahlah sibuk. Beriman sajalah. Tapi mereka kata akal takkan salah. Akal takkan salah. Hukum akal takkan salah. Sama ada berkaitan dengan manusia, sama ada berkaitan dengan binatang, berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan perkara ghaib, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, otak, kaedah akal takkan salah. Sama ada formula dunia atau formula akhirat. Ini tercatat dalam semua kitab mereka. Sebab tu bila kenal Allah, mereka wajib kenal Allah dengan konsep akal, sebab konsep akal takkan salah. Maka sifat Allah yang wajib ialah berdasarkan pada akal, sifat Allah yang mustahil berdasarkan pada akal, sifat Allah yang harus berdasarkan kepada akal. Jadi
kat sini makhas pada golongan kullabiyah, kat mana mereka sangkut dan mereka tak boleh terima orang yang beriman sekarang kata kami beriman, bila kata kami beriman insya-Allah, mereka kata wajib kata insya-Allah. Sebab apa? Yang kamu sekarang ni, kamu belum tentu kamu ni Allah sayang pada kamu. Duk sujud hari-hari, baca Quran hari, belum tentu Allah sayang. Jelas? Okey. Pernah dengar perbuatan Allah tidak dikeranakan oleh suatu kerana? Tak pernah? Tak pernah belajar mukalam tu. Okey. Betul pada setengah tempat. Setengah tempat betul, tapi bukan kaedah tu terpakai pada semua tempat sehingga menafikan kalamullah, sehingga menafikan perbuatan Allah tidak mu'allalah. Tapi orang yang sama, yang peliknya, minta maaf lah, orang yang sama belajar ilmu maqasid syariah. Syariat ada maqasid, ada ilmu maqasid syariah. Maksud dan tujuan syariat diturunkan. Ada tujuan pula masalah fiqh. Pergi pada masalah fiqh, boleh ada maksud. Tapi bila belajar akidah, kata tak boleh. Perbuatan Allah dan apa yang Allah tetapkan tak ada maksud. Tak boleh kata maksud, ada maksud. Kalau tak, mu'allalah. Okey, tak apa. Kita dalam akidah, kita mazhab lain. Dan fiqh mazhab lain. Padahal benda yang sama lah. Kenapa boleh ada ilmu maqasid syariah? Sebab syariat yang Allah SWT turunkan ada maksud, ada tujuan. Dan Allah SWT cipta sesuatu mesti dengan bertujuan. Allah cipta manusia bertujuan. Allah cipta bertujuan berbeza daripada maksud. Allah bergantung kepada tujuan. Selalu mereka elahkan, kalau begitu, kalau kita cipta bertujuan, artinya Allah mengharapkan kepada atau Allah bergantung kepada tujuan tersebut. Contoh cantik. Manusia cipta ada tujuan tak? Mikrofon dicipta ada tujuan ke tidak? Ada tujuan. Sebab apa? Ada tujuan. Nak kuatkan suara. Semua barang keliling, buat contoh sendiri dah. Pada faktor bulan Ramadan tak boleh buat contoh banyak. Semua barang keliling kita ada tujuan tak? Tujuan. Buku ni ada tujuan, ni ada tujuan, kertas ada tujuan. Mana ada barang yang manusia cipta jual kat kedai? Ni barang apa ni? Tak ada tujuan. You jual. Kenapa you jual? Apa fungsi dia? Tak ada. Mana boleh? Mesti orang beli, orang nak tahu apa sebab, apa fungsi dia, betul tak? Dan tujuan manusia apa? Tujuan penciptaan manusia. Manusia cipta tujuan untuk melengkapkan kekurangan manusia. Cipta kereta sebab manusia tak laju macam kereta. Cipta mikrofon sebab suara manusia tidak kuat. Manusia cipta handphone sebab suara dia tak boleh berhubung dengan orang jauh. Semua ciptaan manusia kerana manusia bergantung kepadanya. Maka mereka kata mustahil Allah bertujuan. Selain daripada kaedah kalam, mereka buat logik. Nampak logik kita tak logik? Logik lah. Jadi kata Allah cipta tak ada tujuan. Kita kata, okey, letakkan logik anda tepi dulu, baca ayat Quran. Sebab tu Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menjadikan konsep akal sebagai kebenaran yang mutlak. Kaedah akal ke, kaedah bahasa ke, kaedah apa sekalipun mesti diletakkan di bawah syarak. Dalil syarak letak atas sekali. Itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka kata, Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah beritahu, Allah bantah golongan ni. Allah kata, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku cipta mereka memang untuk beribadah padaku, tapi aku tak minta rezeki dengan mereka. Aku tak minta mereka beri makan pada aku. Faham? Memang Allah cipta kita dengan tujuan untuk beribadah. Dan ibadah tu ada tujuan, ada kebaikan, ada maqasid yang banyak. Tapi maqasid syariah keseluruhannya untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan dan kebaikannya bukan Allah bergantung padanya, tapi Allah jadikan kebaikan itu pada makhluk. Sebab tu wujudlah ilmu maqasid syariah yang mengkaji tentang maslahah-maslahah yang ada dalam syariat dan mafsadah-mafsadah yang ditolak dalam syariat. Maka wujudlah perbincangan berkaitan dengan daruriyat, hajiat, tahsiniyat. Daruriyat bermula dengan daruriyah diniyah, sampai bernafs, sampailah kepada mal. Jaga perkara-perkara. Ini maqasid syariah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila kata Allah buat sesuatu dengan tujuan, tidak bererti Allah bergantung pada tujuan. Tidak semestinya begitu. Manusia yang buat dengan tujuan dan bergantung pada tujuan. Allah Subhanahu Wa Taala buat sesuatu dengan tujuan yang paling sempurna untuk
untuk kebaikan, dan kebaikan itu tidak kembali pada Allah kerana Allah Maha sempurna. Jadi apa yang disebutkan oleh mereka dengan kaedah-kaedah itu merupakan kaedah yang dikiaskan pada makhluk. Sedangkan mereka lah golongan yang paling takut menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab itu kita kata mereka bukan orang jahat, orang baik di kalangan orang Islam sebagainya. Cuma mereka tersalah faham kerana tersalah manhaj, tersalah ambil ilmu, tersalah ambil kaedah ilmu. Okey. Okey, cukup faham kat situ dulu. Boleh? Kaul pertama. Kaul yang kedua. Bukan kaul kedua, makhaz yang kedua. Okey, sebelum tu, Syekh ada sebut ke bawah. Golongan ni mewajibkan. Sehingga kan ada yang melampau di kalangan mereka wajibkan semua benda. Tak ada benda kecuali cakap insya-Allah. Bukan bab agama je. Ni mikrofon insya-Allah, ni kopi insya-Allah. Sebab apa? Belum tentu. Allah kata dalam kaedah kalam yang mengatakan bahawa benda berkaitan dengan makhluk boleh berubah macam mana sekalipun kalau Allah nak. Betul? Dia ambil dalil asalnya api boleh jadi sejuk untuk Ibrahim AS. Betul? Tanpa asbab berubah, api boleh jadi sejuk untuk Ibrahim. Okay. Air, sungai boleh jadi jambatan kepada setengah waliullah. Kisah mereka selamat. Air laut boleh terbelah, laut boleh terbelah jadi tempat selamat untuk Musa dan macam-macam lah. Mana asbab? Mereka kata itulah makhluk boleh berubah-ubah. Dan sebab tu mereka kata makhluk tak ada sebab. Last sekali mereka kata ini kopi insya-Allah, ini pen insya-Allah, ni buku insya-Allah. Ni golongan tak semua mereka. Sebab tu saya kata summa sara ila hadha qaul ta'ifatun ghalau fi. Ada golongan yang melampau dalam bab ini. Bukan semua mereka. Ada sebahagian mereka yang melampau hatta sara ar-rajulu minhum yastasni fil a'mali salihah, sampai pada amal soleh. Bab amal soleh semua sekali dia insya-Allah. Tadi dah solat belum? Dah solat witir belum tadi? Dah solat insya-Allah. Dah solat tarawih dah tadi? Dah insya-Allah. Wajib insya-Allah. Jadi amal soleh semua wajib insya-Allah. Walaupun memang confirm kita solat. Confirm solat. Yang lepas. Sebab tak ada satu yang pasti. Kerana solat yang sebenar adalah waktu mati nanti, bila confirm baru confirm solat kita. Jadi tak ada benda. Dah sedekah tadi, dah keluarkan zakat, dah insya-Allah. Dah insya-Allah. Dia bukan akan datang je. Dia melampau. Sehingga sebab apa dia kata? Apa yang kita dah buat belum tentu bermanfaat kerana semua itu hanya bergantung kepada akhir. Akhir mereka tidak mengiktiraf iman dan amalan-amalan pada waktu semasa. Yaqulu sallaitu insya-Allah, aku dah solat insya-Allah. Wa nahwa dhalik, yakni al-qabul. Yakni al-qabul. Kenapa mereka terima? Sebab mereka belum tentu diterima sebab bergantung kepada akhir hayat. Summa sara katsirun minhum yastathnawna fi kulli syai'. Ni lagi melampau. Kemudian ada orang yang jadikan insya-Allah pada semua tempat. Fa yaqul ahaduhum hadza thawb insya-Allah. Ni baju insya-Allah. Baju insya-Allah. Hadza hablun insya-Allah. Ni tali insya-Allah. Fa idza qila lahum hadza la syakka fi. Ni memang baju tak ada syak padanya. Ni memang tali tak ada syak. Yaqulun na'am, lakin idza syaa Allah ay yughayyirahu ghayyarahu. Ya, tapi kalau nak ubah boleh ubah. Itu yang jadi semua kisah wali keluar tu. Air kencing boleh jadi emas insya-Allah. Sebab apa? Allah boleh. Mustahil tak bagi Allah ubah air kencing jadi emas? Memanglah otak kita kata tak mustahil. Tapi kebenaran bukan pada kaedah akliyah, tak. Hakikat itu, kalau benda syarak Allah beritahu baru jadi benda betul. Ada dalil daripada syarak. Atau ada dalil secara saintifik memang betul, memang wujud. Kita bawa mana dia punya untuk wanita kencing, tengok jadi emas, tunjuk betul tak? Baru kita kata bukti yang nyata. Mana sama ada asbab syar'iyah atau asbab kauniyah. Tetapi itu memang tak logik lah, mana pernah orang kencing jadi emas. Logik tak ada. Hukum syarak pun tak ada. Orang kata habis tak nak nafikan kuasa Allah ke? Bukan nafikan kuasa Allah, tapi kami menafikan cerita itu sendiri. Tu adalah cerita dusta. Buktikan ianya berlaku dulu, baru boleh jadi bukti. Buktikan
Kenapa tak percaya? Tak percaya ke dengan orang soleh? Tak, sebab memang orang yang kamu anggap soleh, kamu cerita banyak dah cerita yang orang konon yang orang soleh, rupanya cerita tipu. Sedangkan kalam Nabi pun kami berhati-hati nak terima. Apa tak berkata Rasulullah, apa dari kalam-kalam cerita yang direka dan macam-macam cerita tak logik, lebihlah kami perlu berhati-hati nak terima cerita tersebut. Jelas? Bukan kita tak terima kaedah akliyah, kaedah akal pada tempat tertentu. Kaedah akal berguna tempat tertentu ketika berhujah bab sam'iyat dan sebagainya, insya-Allah kita akan bincangkan. Kaedah yang mereka tetapkan itu bukan tak guna langsung. Tapi jangan melampau menggunakan hukum akal pada semua tempat. Sehingga mengatakan hukum akal yang kami letakkan tak ada perubahan, takkan salah di dunia akhirat, sama daripada makhluk ataupun pada Allah. Ini tak kena. Sebab tu mereka ni dikenali sebagai golongan akliyah. Bukan akliyah, golongan yang menggunakan akal, golongan Mu'tazilah dan sebagainya, termasuklah yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, iaitu ahli kalam yang datang selepasnya. Okey. Jelas kaul pertama? Jadi mereka wajibkan atas dasar itu. Ada sebahagian daripada kumpulan lain, mana ada makhaz yang kedua, nampak macam mereka wajibkan, seperti Abdullah bin Mas'ud. Tapi beliau tak wajibkan, beliau hanya mengharuskan. Sepatutnya diletakkan pada kaul ketiga. Tapi kalau kata wajibkan sekalipun, tak salah. Walaupun kaul sama, tapi makhaznya berbeza. Kalaulah ada orang faham, Ibn Mas'ud wajibkan, orang datang pada Ibn Mas'ud. Dia kata, kamu beriman ke? Kata, aku beriman. Aku beriman. Kata Ibn Mas'ud, kalau macam tu kau ahli syurga lah, insya-Allah. Dia kata, kenapa tak kata insya-Allah sejak pada awal? Aku beriman insya-Allah. Sebab dengan imanlah kamu masuk syurga. Jadi Ibn Mas'ud, asar Ibn Mas'ud ni menunjukkan bahawa seolah-olah beliau mewajibkan. Kata insya-Allah. Hakikatnya tak. Beliau hanya memberikan taujih. Maksudnya kalau mukmin insya-Allah, boleh sebut insya-Allah. Sebab dengan iman kita lah kita akan masuk syurga. Dia kalau kita yakin kita aku beriman, tapi masuk syurga, tak pasti insya-Allah. Maksudnya iman kita pun insya-Allah. Jangan kaul yang akan dinukilkan nanti insya-Allah. InsyaAllah juga. Kita akan nukilkan sebentar lagi. InsyaAllah. Okey, selesai kaul pertama. Jelas? Kaul yang mewajibkan, makhaz pertama. Makhaz yang kedua, kita 10.50 stop. InsyaAllah. 10.50. Boleh tahu sih? Boleh insyaAllah? Okey, insyaAllah. Semuanya. Kemudian makhaz yang kedua. Tapi kita letakkan buku ni dulu tepi. InsyaAllah kita alang-alang 11 Kalau nak 11 kita soal jawab. Tapi saya berhenti 10.50 insyaAllah. Al-ma'khazus tsani, maksudnya kaul yang kata wajib tapi ma'khaznya berbeza. Dia kata wajib tapi sebab dia kata wajib tu berbeza. Apa dia kata? Mereka kata annal iman al-mutlaq, iman yang mutlak. Apa iman mutlak? Tentu ada dua istilah. Iman al-mutlaq, mutlaqul iman. Ada dua istilah yang patut dipahami dalam istilah akidah. Al-imanul mutlaq, ini istilah pertama. Yang kedua, mutlaqul iman. Imanul mutlaq itu iman yang sempurna. Mutlaqul iman adalah iman yang asas, yang cukup dikatakan beriman. Iman asas siapa? Orang yang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama sekali. Kamu mengaku Allah sebagai Tuhan kamu? Ya. Tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah? Ya. Saya akur. Nabi Muhammad Rasulullah? Ya. Hidup kamu letak pada Allah? Ya. Hidup kamu ikut sunnah Rasulullah? Ya. Semua ya. Lepas tu tak pernah datang dalam masjid. Tak jumpa kat masjid. Dia beriman. Tapi nak tengok solat pun susah. Sebagian para ulama yang kata kafirlah dengan solat. Sebagian ulama yang kata tak kafir dengan amalan dia, amalan solat dia kejap tinggal, kejap buat. Bukan yang iman dia tak sempurna. Puasa sehari puasa, 2 hari hilang. Hari-hari dengan plastik hitam. Kumpulan plastik hitam. Kan? Ini namanya mutlaqul iman. Dia orang beriman. Tapi cukup makan. Namanya mutlaqul
iman. Tapi kalau al-imanul mutlaq, itu iman yang sempurna, iman yang sempurna, itu al-imanul kamil. Okey. Annal imanul mutlaq, itu iman yang sempurna, yatadammanu fi'la ma amara Allah bihi 'abdahu kullah wa tarku ma nahahu anhu kullah. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله المقربين وهذا من تزكية الإنسان لنفسه ولو كانت الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. Okay. Iman yang sempurna ialah iman yang mengandungi erti melakukan segala perkara yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala perkara yang Allah larang. Apabila seseorang berkata ana mukmin dengan erti kata ini, maksudnya dengan makna ini bihadzal i'tibar, dia mengatakan bahawa saya dah buat semua benda yang Allah perintahkan. Saya dah tinggalkan semua benda yang Allah larang. Saya tinggalkan semua Allah larang. Tak ada satu maksiat yang buat. Tak ada satu maksiat pun yang dia buat dengan makna iman yang sempurna tadi. Kalau kita ana mukmin dengan makna, dengan erti iman yang ada pada kalimah iman dan takrif iman yang sempurna seperti takrif Ahlussunnah wal Jamaah, iman adalah apa yang diiktikadkan dalam hati dan amalan hati dan apa yang diucapkan oleh lisan, yang dibuat oleh anggota, semuanya iman dan semua ketaatan. Artinya tak ada satu amal soleh pun saya tak buat. Tak ada satu larangan pun yang saya tak tinggalkan. Kalau ada orang mukmin dengan makna begini, berarti dia menyaksikan bahawa diri adalah golongan al-abrar, al-muqarrabin. Akulah orang paling baik, akulah wali, aku sempurna iman aku, tak ada syak lagi. Kalau maknanya begitu. Sebab tu kata mereka, orang yang mengatakan mukmin tanpa perkataan insya-Allah seolah-olah dia mentazkiyahkan dirinya. Seorang mengatakan bahawa aku ni seorang yang suci, seorang yang dah sempurna dan sebagainya. Tazkiyatun nafs, merasakan dirinya sempurna. Maka seolah-olah dia kata aku ni adalah ahli syurga. Mudahnya begitulah. Aku imanku sempurna, ahli syurga. Kalau makna begini, dipaham erti iman dengan takrifan iman yang kita belajar takrif iman, begitulah mafhumnya, maka dia perlu kata insya-Allah. Sebab kalau tak kata insya-Allah, seolah-olah dia ni dah buat segala sempurna, tapi dia kata insya-Allah, apa yang dia buat sempurna, apa yang kurang akan dilengkapkan insya-Allah, kerana dia tidak pernah mengatakan dia sempurna imannya. Jelas? Ini qaul siapa? Qaul ramai di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaul salafus salih. Yang mereka banyak yang dinukilkan daripada mereka katakan insya-Allah. Mukmin insya-Allah. Aku seorang mukmin insya-Allah. Jadi sama-sama kata wajib. Walaupun sebenarnya kaul ini sebenarnya mereka kata harus. Tapi mereka wajibkan atau mereka suruh dasar apa? Atas dasar takut difahami makna begini. Tapi mereka tak wajibkan tiap-tiap kata ana mukmin tu mesti kata insya-Allah. Mereka tak wajibkan, mereka kata harus. Sebab apa? Harus sebab mungkin kita kalau tak kata insya-Allah akan dipahami bahawa dia ni menyucikan diri dia seolah dia ni iman sempurna. Jadi kalau dia terasa macam tu mukmin, ana mukmin, terasa macam belagak pula aku ni insya-Allah. Buang perasaan sombong dan tazkiyah nafsu dengan makna insya-Allah. Jadi kalau dikhawatiri makna begitu datang, maka dia perlu sebut insya-Allah. Tapi kalau tak hadir, mukmin insya-Allah, orang Islam ke? Insya-Allah. Mukmin ke? Insya-Allah. Dengan makna umum atau kata ya dengan makna yang tanpa ada erti membesarkan diri atau tazkiyah nafs, pada asalnya tak ada masalah. Pada asalnya tidak ada masalah kerana yang mereka wajibkan ada dasar itu. Kalau ada perasaan merasakan diri sempurna. Apa kata Syekh? Wa hadza ma'khadhu 'amati salaf allazi kanu yastasnaun. Dan inilah makhaz golongan salaf secara umum ketika mereka beristisna dalam iman. Okey, sekarang tahu dah. Boleh tak kata insya-Allah? Boleh. Tapi hukumnya apa? Harus kaul ketiga, tak belajar lagi. Mana? Ada yang kata wajib. Kalau wajib kita kata, kenapa wajib? Kalau kerana dengan kaedah yang pening kepala awal tadi tu, dia kata salah juga. Betul lah kaul dia.
tapi dia dengan dasarnya dah berbeza dari dasar yang dipegang oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah kata insya-Allah bukan sebab kata tak mengiktiraf amal kebaikan yang orang buat, tapi kerana kesempurnaan iman itu tidak ada siapa pun dapat mencapainya. Kita ni jadi masuk syurga sebab rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebut insya-Allah. Manakala golongan yang mewajibkan di kalangan kullabiyah, mereka kata tak ada guna semua amalan kecuali yang ketika waktu mati itu. Mati itu yang menentukan amalan sekarang diterima tak terima. Kalau tak ada guna. Dia tidak mengiktiraf iman hal, iman pada semasa. Okey, itu makhaz yang kedua. Okey, mereka berhujah dengan dalil apa? Semua ayat Quran ni dalil kaul Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, saya perkenalkan kaul dulu. Dalil-dalil kita bincangkan kemudian. Mereka kejap lagi akan berdalil dan rad satu sama lain. Kaul yang ketiga, wa amma man yuharrimuhu, dan ada golongan yang mengharamkan. Apa sebab mereka haramkan? فَكُلُّ مَنْ جَعَلَ الْإِيمَانَ شَيْئًا وَاحِدًا فَيَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ أَنَا مُؤْمِنٌ كَمَا أَعْلَمُ أَنِّي تَكَلَّمْتُ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَقَوْلِي أَنَا مُؤْمِنٌ كَقَوْلِ أَنَا مُسْلِمٌ فَمَنِ اسْتَثْنَى فِي إِيمَانِهِ فَهُوَ شَاكٌ فِيهِ وَسَمُّوا الَّذِينَ يَسْتَثْنَوْنَ فِي إِيمَانِهِمْ الشَّكَّاكَةَ. Golongan yang mengharamkan, mereka kata iman ni satu je, iaitu tasdik dengan hati. Samalah macam awal je pada ni, tapi mereka cara faham berbeza. Tasdik, lepas mereka sepakat bab ta'rif iman, mereka berbeza dari segi makhaz. Kali mereka kata iman tu satu je. Iman adalah keyakinan dalam hati, dan orang tu tahu dia yakin ke tak yakin. Kalau dia kata dia iman, bagi dia amalan tak masuk iman. Amalan tak masuk. Iman adalah keyakinan dalam hati. Jadi keyakinan hati diketahui atau tidak oleh orang bercakap, oleh tuan punya hati? Tahu. Jadi dia kata seorang ana mukmin, kalau kata insya-Allah, macam syak pula dengan iman dia. Macam ragu-ragu dengan iman dia. Kalau ragu-ragu dengan iman, masuk Islam ke? Insya-Allah. Nak mengucap. Agama Islam betul tak? Insya-Allah lah. Ini syak. Jadi mereka kata, kalau kata ana mukmin insya-Allah, macam tadi, macam kata ana muslim insya-Allah. Nak Islam ke? Kamu orang Islam ke bukan? Syak. Saya tahu saya Islam ke kafir. Islam kot. Orang yang syak dengan keislamannya. Jadi kalau kata ana mukmin insya-Allah, sama macam orang syak dengan keislamannya. Jadi mereka kata, mereka yang kata insya-Allah, mereka panggil siapa? Saya kata ana mukmin insya-Allah, mereka ni golongan syakkakah, iaitu golongan yang syak, yang ragu-ragu terhadap iman mereka sendiri. Siapa mereka yang haramkan? Semua ahli kalam selain kullabiyah. So, mereka jadikan iman. Siapa yang haramkan? Jahmiyah, yang kita belajar semua, yang keluarkan amal daripada yang ta'rif kita belajar awal dulu, yang tak masukkan amal dalam ta'rif iman. Semua mereka mengharamkan, kecuali golongan kullabiyah. Kerana golongan kullabiyah melihat pada hujung. Manakala golongan Asy'ariyah ada sebahagian ke sana, sebahagian ke sini. Mana ada sebahagian ikut pada kullabiyah, sebahagian rad kullabiyah bersama dengan jumhur golongan Ahlul Kalam. Okey. 3 kaul, dalil bincang minggu depan. Pukul 10.50 betul 10.50 tak salah. Okey, kaul sekarang ni seolah-olah sekarang mukadimah lah. Mukadimah nak faham 3 kaul dulu. Nak tahu apa dalil bukti khilaf macam ni semua ni, kita bincangkan pada minggu depan insya-Allah. Boleh tak sebut insya-Allah? Boleh. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey. Insya-Allah. Sampai sini kita buka soalan insya-Allah. InsyaAllah. Kita buka dulu pada Datuk Rashid. Cadangan tu, orang pencadang. Salah lah. Orang Muslim tukar Kristian, orang murtad lah.
Maksudnya dia dulu beriman, sekarang tak beriman. Selesai ya. Orang Islam kata dulu dia beriman, sekarang dah murtad. Jadi iman dia dikira sebagai beriman ketika imannya, dan dia murtad ketika murtad, dia adalah murtad. Sebab itulah kalau dia masuk Islam semula, ulama khilaf, kalau masuk Islam semula orang yang murtad masuk Islam semula, adakah amalan puasa dan zakat atau amalan amal soleh dia ketika sebelum murtad tadi kembali semula, ataupun dia kena mula daripada baru? Rajihnya kembali semula, balik semula. Maksudnya kalau orang tu orang Islam, lepas tu dia duduk, dia Islam, sembahyang, puasa, lepas tu pergi sambung belajar kat mana-mana negara, lalai leka, lepas tu syak dengan Islam, murtad. Lepas tu balik semula ke negara dia, balik kena dakwah, kena ni, dia masuk Islam semula, yakin dengan agama dia semula. Amalan dia waktu kecil dulu sebelum dia pergi belajar, adakah dicatat, diberikan kepada dia ketika dibacakan amalan, buku amalan dia? Qaul yang rajih, balik semula. Syirik menghapuskan semua amal sekiranya dia kekal mati dengan syirik. Tapi kalau dia balik semula, dia dapat semula apa yang kebaikan yang pernah dia lakukan. Ini qaul yang rajih, wallahu alam. Kat sini berlaku ke mana? Berlaku ada sebahagian daripada sahabat yang terlibat dengan peristiwa murtad selepas Nabi SAW wafat. Bukan sahabat yang lama lah, bukan muhajirin, bukan ansar, bukan golongan yang awal masuk Islam. Golongan yang baru kenal Nabi, baru masuk Islam, lepas tu balik ke negara dia. Dengar Nabi meninggal, tak jadi lah. Dah meninggal dah, baru nak ikut dia. Ada golongan yang begini, yang tak faham Islam lagi. Tu Abu Bakar hantar tentera untuk memerangi mereka. Itu wajibkan mereka masuk Islam. Kalau tak masuk Islam akan diperangi. Mereka ni ramai yang kembali. Peperangan murtad, ada yang mati dengan kufur lah. Yang balik, dan kebanyakannya hampir malah semua yang hidup kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam. Jadi mereka dapat tak dapat atau tidak title sebagai seorang sahabat? Dapat title. Sebab dia pernah jumpa Nabi SAW dan mati dalam keadaan mukmin. Walaupun betul Ibn Hajar kata tak ada sahabat walau takhallala biriddah. Walaupun dicacatkan sejarah mereka pernah keluar daripada Islam. Walaupun tak ditemukan nama tak ditemukan, tapi kaedah itu mengatakan bahawa mereka dikira masih kekal, amalan mereka yang lama tidak terhapus begitu saja, kecuali kalau mati dalam keadaan syirik ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam keadaan murtad. Wallahu alam. InsyaAllah sampai sini saja. Kita ambil masa untuk ibadah di bulan Ramadan. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.